berbakti kepada ibu bapa dan menyambung silaturahim. Ini adat yang baik yang perlu kita buat. Antara ciri keistimewaannya, kita kena buat baik kepada ibu bapa dan hubungan silaturahim. Allah sebut dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menyebut. Dalam hadis Nabi kata apa? Allah berpesan kepada kamu agar berbakti kepada ibu kamu. Allah berpesan kepada kamu berbakti kepada ibu kamu. Dia ulang 3 kali. Yang keempat barulah Nabi kata kepada ayah kamu. Kemudian yang kelima barulah al-aqrab fal-aqrab, jiran yang baik, tetangga apa ni, keluarga-keluarga yang jauh sikit. Dalam hadis lain, Nabi hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata siapa yang ingin diluaskan rezeki, kita nak rezeki luas, diingati selepas pemergiannya. Mana lepas kita mati pun orang itu ingat lagi. Makalah dia menghubungkan silaturahim. Fal yasil rahimah. Hubung silaturahim. Hari ini tak ada hujah dah kita. Kalau dulu payah, orang kampung mana boleh bawa pergi salam orang kampung. Hari ini tak ada. Kita balik kampung, kerja kita kutip semua nombor-nombor handphone, makcik-makcik kat kampung. Kali sekala atas SMS, apa khabar? Boleh. Dia tulis dalam Facebook. Orang tua mana buka Facebook kat kampung? Selamat Hari Ibu. Mak dia Facebook pun tak ada. Selamat Hari Ibu dia tu dalam Facebook. Harga ini hari ini. Dalam Islam, hubungan silaturahim serta berbakti kepada kaum kerabat bukanlah satu hubungan yang bersandarkan kepentingan dan faedah diri, tetapi lebih tinggi daripada itu. Tengok ni, apa seorang ni datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya mempunyai kaum kerabat. Saya menghubungi mereka, tapi mereka memutuskan. Berlaku tak berlaku ni? Apa nak jadi? Kita hubungi, dia senyap, tak respon. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka menyakiti saya. Saya bersopan santun dengan mereka, sebaliknya mereka tidak menghiraukan saya. Sudah juga kenaduan itu. Memang realiti zaman kita hari ini pun ada. Nabi jawab, jika benar seperti yang engkau katakan ini, maka seolah-olah engkau kepada mereka abu yang panas. Allah sentiasa memberi bantuan kepada engkau selagi engkau berada atas jalan yang baik. Ayat terasa macam terjadi. Jadi seolah-olah kita beri kepada mereka abu yang panas, mereka yang buat masalah kepada kita. Naknya, kalau orang buat tak baik pun, kita teruskanlah buat kebaikan. Cuma yang banyak kita dengar hari ini, kalau kita balik, dia kata kenapa tak pergi rumah orang itu? Dia tak ada mari rumah kita. Ada tak ada macam ni? Saya nak singgah rumah dia ni pun, dia lalu di petangga kawan. Ini rumah kawan saya, tak singgah pun dia tak pernah pergi rumah saya. Kalau dia tak pergi rumah saya, mu tak pernah singgah rumah dia, sampai bila nak bersinggahan? Kita mula dulu. Sekali tak pergi, 2 kali tak pergi, 4 kali tak pergi. Yang kelima boleh tanya. Jangan suruh dia pergi, jemput dia datang. Kami mari ni nak jemput awak sekeluarga makan rumah saya. Mari lalu dia. Mari tak mari. Itu dia panggil cara. Dia nak main badi lawan. Tinggal tak pernah malu. Itu yang kecil lah kita. Jadi masalah kita ni, fal yasir rahimahu, lebih-lebih lagi orang-orang tua mak ayah kita. Jangan tengok dalam muka surat 294 ini. Nah, ini hadis ini menakutkan. Nabi kata, tidak ada suatu dosa yang patut Allah jadikan balasannya di dunia serta seksaan di akhirat. Balasan di dunia dan seksaan yang disediakan pada hari akhirat melainkan kepada orang yang zalim dan orang yang memutuskan silaturahim. Siapa dia buat tak baik pada mak ayah dia tunggulah perbuatan yang sama akan dibuat oleh anaknya sendiri. Itu dia kata dalam hadis lain disebut kama tadinu tudan. Bagaimana perangamu, itulah yang akan dibayar. Jadi kalau kita nak anak kita jadi baik pada kita, baikkanlah hubungan kita dengan mak ayah. InsyaAllah anak akan jadi baik. Dalam hadis ini kata apa? Antara ajaran Islam yang unik adalah berbakti pada dua ibu bapa, tidak hanya di waktu mereka hidup, tapi selepas daripada mereka meninggal. Bila mak ayah kita mati, apa kita boleh buat? Kita boleh bagi sedekah kepada dia. Setiap kali masuk masjid jumpa tabung, RM3 masuk. Satu mak, satu ayah, satu kita. Boleh buat.
Banyak RM3. RM1 buat apa? Bagi 3. 25 sen seorang. Tapi pahala sampai. Setiap kali lepas salam, Allahumma ghfirli wa li walidayya. Dan juga ada juga di sini Nabi kata buat baik kepada kawan-kawan yang ayah kita, mak kita sayang. Balik kampung, kita tahu ayah kita selalu pergi rumah wajib. Kita pergi ziarah dia bawa biskut. Saya teringat wajib, ingat kawan ayah. Allahu Akbar. Banyak lagi tuan-tuan yang kita boleh buat baik kepada mak ayah kita. Sifat yang seterusnya tenang dan tidak mudah marah. Jangan bersifat. Kita bersifat tenang dan mudah marah. Kerana bila seorang tu mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wasiat pada saya Rasulullah." Nabi kata la taghdab. Nabi kita ulang beberapa kali, jangan marah. Allahu Akbar. Jadi orang yang mudah marah sentiasa berada dalam kebimbangan dan tekanan perasaan. Memang gelisah dia. Jangan marah orangnya. Jadi tenang yang tidak marah akan melembutkan hati orang lain dan menjadikan orang suka kepadanya. Cara menahan dan mengurangkan marah. Ini kita belajar sedikit. Orang yang sedang marah disuruh supaya meminta perlindungan Allah daripada syaitan yang dirinya. Jadi bila kita marah, yang pertama sekali, auzubillah minasyaitanir rajim. Auzubillah minasyaitanir rajim. Itu step yang pertama. Jangan itu celaka-celaka tak ada. Syaitan lagi mana? Apa lagi? Mana? Yang kedua, dia disuruh mengambil wudu. Auzubillah, tak berhenti juga marah. Lagi pergi ambil wudu. Yang ketiga, tak habis juga, orang yang marah juga disuruh duduk jika dia berdiri. Duduk. Dan jika perasaan itu tidak berkurangan, berbaring, tidur, menunggu. Jangan duduk jaga kaki. Tidur. Ini kerana orang yang marah yang sedang berdiri akan mudah bergerak dan bertindak agresif. Manakala orang yang duduk akan kurang bersedia dan orang yang tidur bertambah kurang upaya. Cantik dan adil Islam ni. Tak ada benda yang Nabi kita tak ada. Yang seterusnya sifat bersyukur. Jadi kalau kita dapat benda-benda yang baik, dapat apa-apa kebaikan yang baik, biarlah kita tanda kita bersyukur. Terdapat banyak ayat Quran yang mengajar kepada kita bersyukur. Yang pertama sekali, syukur itu bila kita dapat nikmat, sujud syukur. Sujud kepada Allah. Ni bila dapat nikmat, tak sujud kepada Allah. Buat kenduri kesyukuran, tapi penuh dengan maksiat dalam rumah. Syukur dalam itu. Bukan syukur menambahkan bala bencana. Tengok dalam hadis Nabi kata apa? Man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa dia tak terima kasih kepada orang, orang ni tak terima kasih kepada Allah. Orang beri kepada kita, bolehlah kita kata terima kasih setakat tu ya. Tapi kalau dia beri kerana nak kepada balasan, orang tu sendiri sedekah tak ikhlas. Ingat, tengok orang ni kalau dia buat majlis kenduri apa-apa, kahwin anak lah biasa dah. Pasal tu lah, kad kahwin anak hari, dia ada dua mazhab kad kahwin anak. Satu dia panggil kenduri kesyukuran. Ni tak apa, kita pergi makan free. Yang satu lagi tak boleh kesyukuran, kenduri walimah. Ni sedia. Salam mesti kena ada dalam. Salam apa lagi? Salam ku. Orang Kelantan kata salam kepala. Silap. Ini jangan. Kita jangan buat. Kita nak syukur Allah Ta'ala beri jodoh kepada anak kita. Dapat menantu pula yang baik-baik. Syukur tak syukur? 5 ekor lembu buat apa? Syukur kepada Allah. Tak kira nak balasan. Kalau nak balasan, ini bukan bersyukur, berniaga dengan anak sendiri nama. Nabi kata, siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, balaslah dengan seumpamanya. Tetapi jika kamu tidak mampu berbuat demikian, berdoalah untuknya. Kita kata kita doa kebaikan, Allah Ta'ala balas jasa baik kamu. Jadi kita kata apa? Jazakallahu khairah. Benar sudah ayat. Jazakumullahu. Ni nama orang kita ni baru belajar bahasa Arab. Jazakallah. Jazakallah. Apa nak jazakallah? Tuhan balas kepada kamu. Balas apa? Baik pun boleh, tak baik pun. Kita tahu niat dia untuk baik, tapi boleh ditafsirkan dengan dua. Baik boleh, tak baik boleh. Jadi kita kena sudahkan ayat. Dipanggil jangan ayat tergantung. Jazakallahu khairah. Sudahkan ayat. Kalau ayat tak sudah, dia panggil ayat tergantung. Cuma belajarlah sikit. Dia yang seterusnya bersifat malu dan bersopan santun. Sifat malu ni, Nabi kata al-haya' minal iman. Malu ni ada dua kategori.
Malu yang baik dan malu yang tak baik. Malu yang baik ialah malu nak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Kenapa tak begitu? Hai, saya malu kan. Malu. Malu yang pertama malu ke Tuhan, yang kedua malu ke ahli qiblah masjid. Ada sebab malu. Tapi kalau duduk dalam masjid, faham ke tak? Tak faham. Kenapa tak tanya? Malu. Ini kayu. Tak faham, tak tanya. Malu macam ni tidak digalakkan. Dia kata macam tidur itu. Tidur ada dua tempat. Tidur ketika kita gelisah, ketika kita resah dalam peperangan, itu nikmat. Tapi kalau tidur tengah orang mengajar, itu bala. Ada dua kan. Sifat malu ni, bala ni tak tahu begitu kan. Jadi sifat malu biarlah sifat dalam perkara nak buat benda mungkar, kita malu. Nak buat benda yang tak baik, kita malu. Tapi kalau nak buat benda baik, malu juga, itu salah. Kenapa tak ajak orang tak buat tak salah? Malu. Apa malunya gitu kan? Yang seterusnya menjaga kesucian diri, jaga kesucian diri dan kemaluan diri. Ini kita kena jaga. Keistimewaan Islam ini, Allah menciptakan masyarakat maju dan yang terbina di atas asas kebaikan dan kebajikan, kemurnian. Kenapa? Tuhan suruh kita jaga kemurnian diri kita. Cara Islam mendidik individu dan masyarakat dalam menjaga kesucian dan kehormatan diri ada beberapa cara. Yang pertama, Allah merintahkan hamba-Nya yang mukmin agar menjaga kemaluan mereka. Jangan letak di tempat yang haram. Yang kedua, untuk menjaga kemaluan kita ialah dengan cara menundukkan pandangan. Jangan duduk tengok orang tengok ini jadi menimbulkan masalah. Yang ketiga, Allah menjanjikan bahawa bagi siapa yang menjaga kesuciannya dan tidak terlibat dengan perbuatan haram di dunia, balasannya ialah bidadari penghuni syurga yang cantiknya. Kalau dia jenguk, dia akan dunia habis, dunia ni kelam. Yang keempat, dalam undang-undang ciptaan manusia, seorang itu tidak melakukan zina mungkin kerana takut dihukum atau malu akan kesan akibat perbuatan itu. Jika dia menemukan tempat tersembunyi, dia mungkin melakukannya. Itu orang lain yang lain. Manakah dalam Islam, orang Muslim tidak melakukan semua itu kerana mencari keridhaan Allah, kerana Allah Taala tidak tersembunyi di mana tempat dia, di mana saja tempat. Yang kelima, Islam memerintahkan kaum wanita untuk berhijab dan untuk aurat. Jadi wanita kena jaga aurat dia. Hari ini dalam sudut aurat bermasalah. Masalah tak masalah? Masalah. Kebanyakan pakaian-pakaian anak kita, isteri kita, wanita-wanita anak orang Islam ini tidak lulus puspakum syariah dalam pakaian. Yang dia ada puspakum, pusat pemeriksaan tak lulus. Jadi kita ayah-ayah tengok, pergi mana tu? Pergi ke pasar, pergi ke pejabat. Apa benda pakai saya baju tak jumpa ni? Jadi tanya anak-anak, kena tegur. Allah nak jaga kita, dia beri syariat yang begitu cantik. Bagi menjaga, mendidik manusia ni juga, Allah syariatkan kita supaya berkahwin. Perkahwinan tadi kita bincang panjang tentang dalam masalah ini. Akhlak yang seterusnya, iaitulah menutup kesilapan sesama muslim. Ini akhlak yang masalah. Tengok, Nabi kata, "Man satara musliman, satara Allah." Siapa dia tutup keaiban orang Islam, Allah Taala tutup keaiban kita padanya. Benda-benda yang lepas-lepas, diam. Jangan duduk tengok. Oh, warna dia tu masa dulu dia lah kepala halian apa ni? Orang yang paling nakal dalam kawasan kita ni. Jangan duduk di kawasan. Dia pakai serban duduk di masjid dah. Kita buka era baru. Jangan duduk cerita lama. Bahaya tengok. Dalam hadis Abu Daud ni, Nabi kata, "Wahai mereka yang mengaku beriman dengan lidah, tetapi tidak masuk iman dalam hatinya, jangan mengumpat orang Islam." Jangan mengorek keburukan kesalahan mereka. Jika siapa mencari kesalahan orang lain, Allah akan mencari kesalahannya. Manakala siapa yang Allah cari kesalahan dan keburukannya, dia akan dipermalukan dalam rumahnya sendiri. Orang yang suka memburuk-burukkan orang, Allah Ta'ala akan jatuhkan maruah dia sendiri. Wal'iyadzubillah. Nabi kata, "Kullu ummati mu'afa ilal mujahid." Setiap orang itu diampunkan kecuali orang yang melakukan dosa secara terbuka. Macam mana cara terbuka? Dia buat dosa yang tersembunyi. Tiba-tiba dia dedahkan. Dia buat dosa yang orang tak tahu. Esok keluar dalam Facebook dia, duduk dengan perempuan mana-mana, menari gelek ke menari alompat, tak kira. Dia dedahkan dia sendiri. Nabi kata apa? Orang ini tidak dimaafkan.
dahulu tersembunyi, jangan dibedahkan. Pasal itulah saya kata hadis ini pada zaman kita ini kepada pemain-pemain Facebook ni, wanita-wanita kita ni coba balik cek malah ditengok dalam gambar-gambar yang dia letak. Kadang-kadang dia letak gambar-gambar muda yang rambut tu bertak apa ni, lock, yang rambut tu cantik, nak tunjuk ke orang. Hapuskan. Itu zaman dulu, zaman kita orang panggil zaman jahiliah dulu. Zaman sekarang zaman kita dah taubat, buat cara taubat. Tak usah tayang lama-lama. Menuntut kesalahan sama Islam juga melahirkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain, dan adab yang seterusnya nasihat menasihati, yang seterusnya diam dan menjaga lidah. Jadi hari ini masalah diam jaga lidah ni, inilah yang saya ambil dalam pada hadis ini. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah berkata benar atau diam. Intipati daripada hadis inilah saya belajar. Saya mengatakan, kalau kita tak mampu buat ibadat zaman kita ini, jangan buat maksiat. Nabi kata, kalau kita tak boleh buat benda yang baik, pada semut duduk diam. Ini cantik ni kaedah. Kerana perkara-perkara yang dilarang agar menjaga lidah, yang pertama berbohong. Satu. Yang kedua mengumpat. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca hadis mengumpat. Nabi kita kata, tahukah kamu apa arti mengumpat? Para sahabat menjawab, Allah Ta'ala dan Rasulnya tahu. Nabi kata, mu sebut benda yang saudara kamu tak suka, itu mengumpat. Tapi kalau kita kata benda yang dia tak buat, itu bukan mengumpat. Itu nama dia bahat tahu, kamu telah memfitnah. Mengumpat ni hak dia buat sungguh, tapi dia tak suka kita ulang, tak payah ulang. Yang seterusnya mengadu domba menjadi batu api. Nabi kata, la yadkhulul jannata namam, tak masuk surga orang yang mengadu domba. Hari ini memang senang mengadu domba. Ambil gambar awal ni, letak sini, tulis kat bawah, orang ni macam ni macam ni, ataupun letak dalam surat khabar dan sebagainya. Ini semua pengadu-pengadu ni, kita tengoklah mereka nak ke mana di akhirat nanti. Islam juga melarang mengejek-ngejek, menggelar, mencela dan mengolok-olok orang lain. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang apa ni, ada yang dilarang di sini. Islam juga melarang daripada memberikan penyaksian palsu, melarang bertengkar, berdebat, berbantah-bantah tentang perkara yang tidak berfaedah. Dan di antara akhlak yang lain, kita baca tajuk je lah, kerana masa kita sangat terhad, iaitu menepati janji. Allah minta supaya kita menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Nabi kata apa dalam hadis, siapa yang punya 4 sifat ini, maka dia adalah benar-benar munafik. Waliyah. Ada satu, ada 4 pokok. Apa dia sifat? Apabila diberi amanah, dia akan khianat. Amanah jawatan itu, amanah apa pun kita khianat. Apabila bercakap, dia berbohong. Apabila berjanji, dia tidak akan menunaikannya. Dan apabila bertengkar, amat buruk, keji dan jahat kelakuannya. Nak benar dia, tak kira dia siapa dia benar atau tidak. Akhlak yang mulia yang seterusnya, iaitulah memelihara anak yatim. Kalau ada anak yatim, tolong jaga, ambil. Tak mampu nak jaga sendiri, kita bantu rumah anak yatim yang banyak. Akhlak yang seterusnya, bersederhana dalam berbelanja. Bila kita belanja, jangan boros. Hari ini bila dapat duit gaji, pergi selalu 2 troli penuh, beli apa? Kerana nak habiskan duit yang kita ada. Jadi akhlak, hak-hak orang Muslim, akhir perbincangan kita ni, iaitulah hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain. Kita kena baca, kita habiskan dengan hadis ini. Yang pertama, hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain 6 perkara. Ini hak, maknanya kita mesti kena buat. Orang tanya, apa ya Rasulullah? Nabi kata, apabila kamu berjumpa, beri salam. Assalamualaikum, itu hak. Beri salam itu sunat, jawab dia wajib. Satu. Yang kedua, apabila dia jemput kamu ke rumahnya, maka adalah kamu perkenankan. Kata ulama hadis ini menyebut tentang jemputan kahwin. Kalau orang sebut kahwin, kita kena pergi. Pasal itulah kalau kita nak panggil orang pun, kita tengok jarak tu. Kawan kita duduk Kelantan, kita duduk Johor Bahru, nak kahwin anak. Jangan hantar kak je, hantar sekali dengan tiket kapal terbang. Kalau tidak macam dari nak lari.
Jadi kita kena tengok. Ini hadis ini cara matanya, syarahnya panjang. Jadi oleh karena masa kita tidak cukup, kita baca dulu. Wa idza sahaka, bila seorang itu minta nasihat, beri nasihat yang betul. Jadi kalau orang mari nak beli barang kita, saya minta awak pandangan awak, tolong nasihat saya. Jangan sebab kita nak jual, kata oh kereta saya itu baik. Oh, menetap isi minyaknya, berjalan terus. Lepas kita sebab nak jual tu, sebab 3 kali mati tu ada tak? Dia kata kereta saya baik, cuma saya nak jual ni sebab 3 kali dia pernah tunduk atas jalan. Boleh cakap gitu. What is that? Kalau orang minta nasihat, nasihatnya baik. Ini hak dia. Tapi kalau nak beli tak nasihat, kita diam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Wa iza aqasa fahamidallah. Bila dia bersih dan dia kata alhamdulillah, fashammithu, kita kena jawab yarhamukallah. Ya, jadi kena belajar. Wa iza marida fa'udhu, kalau dia sakit kena pergi jalan. Kita tahu kawan-kawan kita sakit, pergi jalan. Bila dia mati, ikutlah jenazah dia, tolong semayang kepada dia, jangan tolong pergi buka kelak buah di rumah. Ini ramai juga orang ni. Dia pergi awal lagi, pergi dia misi. Pukul nak semayang? Pukul 12 nak semayang. Oh, saya pukul 10.30 nak pergi dah. Pokoknya kita cek-cek, dia tak pergi semayang jenazah. Nak lari daripada tu. Semayang jenazah ni apa benda tak? Jadi, itu hadis yang pertama sebagai penutup. Hadis yang kedua, kata di Al-Bara bin Azib, Rasulullah menyuruh kami melakukan 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Menyuruh kami menziarahi orang sakit. Jadi sambung hadis tadi. Mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin yang berkata alhamdulillah, memenuhi jemputan majlis kahwin, memberi salam, menolong orang yang dizalimi dan menolong orang yang memenuhi sumpah. Jadi kalau orang bersumpah, sumpah ni sumpah sungguh. Dia kata kita pergi rumah dia. Kita nak cepat makan sini, tak mau. Wallahi, awak kena makan sini. Jadi kita kena tunggu. Pasal dia sumpah. Itu mana sumpah itu? Bukan kata panggil orang pergi masjid, sumpah. Itu dah, kita ada lagi ada pekor. Nah, itu 7 perkara. Baginda melarang kami 7 perkara. Yang pertama, orang laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Nah, ini kalau ada ini, kena buat. Menggunakan perkakas minuman daripada perak dan juga daripada emas. Itu haram guna. Menggunakan mayasir, mana kapek sutera yang dialah di atas panah itu. Jadi kita beli sutera, orang laki-laki tak boleh pakai sutera. Jadi saya pergi ke China tahun lepas di Beijing, pergi melawat, dipaksa melawat China sutera. Dia kata bapak beli. China cakap Melayu. Dia kata apa? Dia kata orang Malaysia semua beli lah. Mari sini. Saya bimbang takut yang beli ini sutera. Tuan-tuan balik pakai baju ini haram. Memakai al-qasi, dibat dan istibrak, semuanya nama jenis kain sutera. Dan seterusnya, apalagi larangan Nabi SAW, banyaklah dalam hadis-hadis Nabi ini. Jadi itulah di antara akhlak yang mulia Nabi kita SAW telah mengajar kepada kita. Jadi sebagai penutup kepada kitab yang kita belajar selama beberapa siri ini, yaitu alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kita akhiri dengan doa ini dan saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi yablughul muslimu ala darajat wa bi rahmatihi yafuzu bil karamati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini, ilmu yang kami ajarkan ini berkat untuk dunia kami dan akhirat kami, serta rezekikanlah apa yang kami pelajari ini ilmu yang Engkau berkat yang menjadi panduan dalam hidup kami dalam ketika kami hidup, dan juga menjadi amalan yang baik ketika kami telah mati. Ya Rabbal Alamin, bantulah kami, bantulah keluarga kami, isteri dan anak-anak kami dapat mengamalkan apa yang baik yang telah diajar oleh Nabi Engkau Muhammad SAW, serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan perkara-perkara mungkar dan maksiat dalam hidup kami. Ya Allah, di zaman yang banyaknya fitnah di saat ini, banyaknya fitnah pengadu domba di zaman kami ini, maka bersihkanlah lidah kami daripada bersifat fitnah, bersihkan lidah kami daripada bersifat pendusta, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat mazmumah, sifat takabur, sifat riya, sifat ujub, sifat dendam, sifat dengki dan sebagainya. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah amalan kami,
bersihkanlah keturunan kami daripada dimasuki oleh keturunan yang tidak baik, daripada anak-anak haram dalam rumah kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, bantulah kami dan keluarga kami untuk kembali ke jalan yang Kau redai. Berilah taufik hidayah kepada isteri dan anak-anak perempuan kami, supaya menutup aurat dengan sempurna, menjauhkan pergaulan bebas yang tidak terbatas. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana ikhtim lana, Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, yang kami dapat mengakhiri hidup kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi